Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, para penonton live video pertama saya, hari ini saya akan memperkenalkan berkenaan dengan buku Risalah Tauhid karangan Imam Al-Baijuri. Dan kita sekarang di Malaysia, khususnya dalam fasa PKP yang semua duduk di rumah, jadi sebaiknya kita habiskan masa dengan perkara yang baik, baca buku ataupun kita buat aktiviti yang berfaedah dan bermanfaat. Antaranya hari ini saya nak ajak untuk kita meneliti Risalah Tauhid oleh Imam Al-Baijuri. Saya takkan sebut secara detail apa yang ada dalam dia, cuma secara umum apa yang kita dapat ambil faedah dari Risalah Al-Baijuri, macam mana bentuk binaan Risalah Al-Baijuri kalau kita bandingkan dengan kitab lain, contohnya kitab Imam As-Sanusi khususnya. Kalau kita tengok Imam Al-Baijuri, dia wafat pada tahun 1277 Hijrah, maksudnya dia wafat setelah Sanusi dalam 200 tahun. Sebab Imam Sanusi dalam kita kata kurun ke-10 kalau tak silap 900. Okey. Jadi dia wafat setelah 200 tahun daripada Imam As-Sanusi. Dan kita tengok memang Imam Sanusi banyak memberi kesan kepada Imam Al-Baijuri dalam kitab dia ni. Sebab tu kalau kita tengok susunan dia, bila Imam Al-Baijuri mulakan kitab dia, mula dengan menyebut sebab dia mengarang kitab ni. Sebabnya kerana ada orang yang minta untuk dia tulis satu risalah yang letih, katanya. Risalah yang boleh menerangkan apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa yang mustahil, apa yang harus. Begitu juga kepada Rasulullah, apa yang wajib, apa yang mustahil dan apa yang harus. Jadi bila kita tengok isi kitab secara umum, kita akan dapati banyak bersamaan dengan apa yang ada dalam matan Ummul Barahin ataupun Surah Sanusi. Cuma dari segi susunan kita akan nampak ada ibda', ada pembaharuan, ada tajdid yang cuba dibawa oleh Imam Al-Baijuri dalam kitab ini. Kalau kita tengok Imam Sanusi, dia membincangkan dalam kitab Ummul Barahin, dia mula dengan menyebut setiap satu akidah sebut, ataupun kita sebut kita sebut zikrul aqaid, sebut dulu akidah, sebut Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, bahbih. Kemudian baru dia masuk taqrirul adillah, sebut satu dalil, dalil wujud, dalil qidam, dalil baqa, macam tu. Kemudian setelah Imam Sanusi datang Imam Ali An-Nuri As-Safaqusi. Dia cuba buat pembaharuan bagi mata Ummul Barahin, iaitu dengan cara dia sekalikan taqrirul adillah dengan zikrul aqaid. Dia akan sebut wujud wa burhanuhu abada, wa yajibu 'ala Allah Ta'ala al-wujud wa burhanuhu kadza wa kadza, wa yajibu 'ala Allah Ta'ala al-qidam wa burhanuhu kadza wa kadza. Dia buat macam tu. Jadi benda yang sama, idea yang sama, cuma ada pembaharuan dari segi manhaj, pembaharuan dari segi cara kita hidangkan ilmu tersebut. Di sisi Imam Ali An-Nuri As-Safaqusi dalam kitab dia Aqidah Al-Munawwarah, Al-Aqidah Al-Munawwarah ataupun Al-Aqidah An-Nuriyah. Tapi Imam Al-Baijuri dia ada satu lagi pembaharuan. Dia bukan hanya menyebut akidah itu saja yang wajib untuk kita i'tiqad, bukan hanya sebut dalil saja, dia juga sebut lawan bagi sifat tersebut dalam satu masa. Contohnya dia akan sebut wajib bagi Allah Ta'ala al-wujud wa dhidduhu al-adamu wa daliluhu, kemudian dia sebut dalil. Cara dia macam tu, sebut apa yang wajib, apa yang mustahil, kemudian dia sebut dalil. Okey. Kemudian masuk sifat yang kedua, masuk sifat ketiga sampai habis sifat-sifat yang wajib diketahui. Okey. Kemudian dia masuk kepada hal yang harus bagi Allah Ta'ala. Kemudian masuk kepada perbahasan nubuat, sama juga macam di dalam Ummul Barahin. Habis tentang ilahiyat, kemudian masuk kepada nubuat. Okay. Bezanya, antara beza yang lain kita dapati, Imam Sanusi mula dengan menerangkan kita sebut mabahatul hukmil aqli, perbahasan tentang hukum akal ataupun al-ahkamul aqliyah, hukum-hukum akal. Tetapi itu tak dibahaskan oleh Imam Baijuri. Kadang perkara ni kenapa jadi macam tu? Kerana seseorang pengarang melihat keperluan oleh masyarakat dia ataupun keperluan oleh orang yang bertanya kepada dia. Mungkin orang yang dah tanya tu dah tahu tentang hukum akal, jadi tak ada keperluan untuk disebut di situ. Okey. Mungkin
Imam Sanusi ada keperluan untuk orang, dia nampak keperluan masyarakat dia untuk tahu tentang hukum akal, jadi disebut di situ. Okay. Dalam matan akidah Risalah Tauhid, Imam Bajuri dia tak sebut tentang perbahasan hukum akal. Cuma dalam syarahan nanti, contohnya Tijanud Darari oleh Syekh Nawawi Banten, dia akan menerangkan tentang masalah hukum-hukum akal tersebut sebelum masuk pada perbahasan sifat-sifat Allah Ta'ala. Cuma muallif sendiri tak menyebut tentang masalah tu. Okay. Dia meninggalkan tentang perbahasan hukum akal, cuma nanti dia tambah satu bahasan yang baru di bahagian belakang sekali, dia namakan sebagai khatimah. Di bahagian khatimah ni dia sebut perbahasan, boleh jadi dia sebut kerana dia nampak kepentingan perbahasan tersebut di zaman dia. Dia menyebut tentang nasab Nabi, nasab dari segi jalur ayah baginda sallallahu alaihi wasallam, dari segi jalur ibu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyebut tentang perbahasan al-haud. Kemudian apa lagi yang disebut? Ada satu dua lagi perbahasan yang disebut di bahagian belakang kitab tersebut. Perbahasan sam'iyat. Jadi kitab dia ni mengumpulkan perbahasan tentang ilahiyat, nubuat dan juga sam'iyat. Beza dengan Imam Sanusi. Imam Sanusi menyebut ilahiyat, menyebut nubuat. Kemudian dia tutup dengan perbahasan makna kalimah tauhid itu sendiri. Perbahasan sam'iyat dia diterangkan dalam syarah dia sendiri. Dalam syarah bagi matan Ummul Barahin. Dia tak disebut dalam matan kitab tersebut. Itu beza bentuk binaan kitab Imam Sanusi dan juga kitab Imam Bajuri. Okey. Yang mana satu yang lebih baik? Okey, itu kembali kepada pembaca, kembali kepada orang yang meneliti karya tersebut, orang yang mengkaji karya tersebut. Kalau kita tengok gaya Imam Bajuri, dia menyebabkan kita lebih fokus. Sebab apa? Dia membincangkan satu permasalahan sampai habis, kemudian baru masuk kepada permasalahan yang lain. Okey, dia bincang dulu wujud. Okey, lawan wujud, adam. Dalil adam, sekian. Okey, habis bahasan wujud. Masuk kepada bahasan seterusnya. Qidam, dalil qidam. Qidam, lawan bagi qidam. Dalil qidam. Habis. Masuk bahasan seterusnya. Jadi kita fokus. Satu bahasan tu habis. Okey. Habis tu kalau baca kitab Imam Sanusi tak fokus. Tak, Imam Sanusi ada kelebihan dia dari segi yang lain. Okey. Kita baca apa kelebihan dia? Boleh jadi kelebihan dia bila disebut satu dalil tersebut, dia sebut di awal dia kata apa? Famimma yajibu li maulana jalla wa azza ashruna sifatan wa hiya al-wujudu qidamu. Sampai habis disebut. Okey. Jadi dia sebut kata benda ni wajib untuk i'tiqad. Bila orang sebut wujud, okey, wajib i'tiqad Allah Taala itu wujud. Qidam wajib i'tiqad Allah Taala itu qadim. Baqa wajib i'tiqad Allah Taala itu baqi. Okey. Kalaulah dia meninggal sebelum habis mengaji kitab tu, dia dah i'tiqad belum? Dia dah i'tiqad. Okey. Katalah tak tempat masuk dalam bahasan dalil. Okey. Ikut pada pendapat yang mengatakan tak ada masalah bertaklid dalam akidah, so dia dah selamat. Okey, itu ada kelebihan masing-masing. Setiap satu bentuk tulisan tu ada kelebihan dia. Okey. Begitulah seringkas apa yang ada dalam kitab Risalah Imam Bajuri. Okey, walaupun kita tengok risalah ni ringkas, nampak macam risalah ni macam kitab akidah lain lah, risalah-risalah akidah yang lain. Tak, setiap muallif tu ada keistimewaan dia, ada cara susunan dia yang dia tujukan kepada masyarakat di zaman dia. Jadi itu kena faham. Sebab tu kalau kita baca, contoh macam kita baca kitab Imam Sanusi Al-Hafidah ataupun Al-Mufidah, kita akan tengok Imam Sanusi terlampau ringkas dalam kitab tersebut. Ada sebahagian akidah dia tak sebut, yang disebut dalam Ummul Barahin ataupun disebut dalam surah-surah, tapi tak disebut dalam Mufidah dan Hafidah. Kerana apa? Kerana dia mengarang perkara tersebut untuk dia sebut lin nisa'i wasbyan, untuk orang perempuan, para wanita dan juga untuk anak-anak kecil. Adakah anak-anak kecil tak layak untuk dapat pendidikan yang sama? Sekarang kan orang nak musyawarat dan semua. Adakah dia tak boleh mendapat pendidikan yang sama? Tak, itu bukan masalah dia. Masalah di zaman dia, kita kena faham. Masyarakat di zaman dia tu kahwin di waktu yang masih muda. Tanya masyarakat Maghribi sampai sekarang masih ada. Okay, yang duduk di pedalaman. Jadi mereka ni kahwin di waktu muda, kehidupan mereka habis untuk khidmat kepada lelaki daripada bangun tidur sampai tidur balik. Jadi mereka tak ada masa yang cukup untuk mengaji di zaman tu. Jadi penulisan ni sesuai untuk zaman tersebut. Kalau waktu sekarang mungkin kita akan ajar Ummul Barahin lah, semua lelaki perempuan kan sama je Ummul Barahin. Jadi ada keistimewaan untuk setiap penulisan tersebut. Imam Bajuri bukan hanya mengarang risalah tauhid,
dalam ilmu akidah. Beliau juga ada syarah bagi Akidah Nasafiyah, ada syarah bagi Aqidatul Awam dengan tajuk Tahqiqul Maqam, dan beliau juga merupakan salah seorang tokoh yang memberi pengaruh yang besar terhadap tokoh ilmuwan Nusantara sendiri, iaitu Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Jawi sangat terkesan dengan Imam Bajuri dalam penulisannya. Contohnya kalau kita tengok kitab An-Nahjatul Jayyidah, syarah bagi nazam yang dikarang sendiri oleh Syekh Nawawi Banten dalam masalah akidah. Okey, dalam syarahan dia ni kita boleh katakan 70% adalah nukilan daripada syarahan Imam Al-Bajuri kepada kitab Jawharatul Tauhid. Kemudian yang lebih sikit lagi itu adalah nukilan daripada tafsir Imam, tak ingat nama imam yang tafsir ni, tapi dia ada satu tafsir. Okey. So dalam yang lebih itu sikit, itu nukilan daripada tafsir tersebut. 70% kita boleh kata 70% adalah daripada syarah Imam Bajuri terhadap Jawharatul Tauhid. Jadi dia sangat memberi kesan kepada Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Banten. Di dalam kitab tersebut Nahjatul Jayyidah, kita akan nampak Syekh Nawawi Jawi, gaya dia adalah gaya naqil, orang yang menukilkan banyak. Okay, mungkin kita tak nampak ibda' dari segi bentuk penulisan Imam Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nahjatul Jayyidah. Habis itu apa tujuan dia kalau dia hanya sekadar nukil? Kita boleh kata dia cuba untuk memperkenalkan syarah Jawharatul Tauhid yang dikarang oleh Imam Bajuri dengan cara apa? Dengan cara menyebut apa saja poin-poin penting yang aku dapat daripada kitab tersebut, aku nyatakan dalam kitab ini, dalam Nahjatul Jayyidah. Waalaikumsalam, Ustaz Aris. Okey, marhaba. Tetapi kalau kita tengok dalam Tijanud Darari, syarah bagi matan Akidah Al-Bajuri, syarah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten, kita akan nampak ibda'. Kita akan nampak kehebatan Syekh Nawawi Banten dalam syarahan tersebut, kehebatan dia dalam ilmu kalam. Bila dia sebut tambihat-tambihat yang disebut di situ, fawaid kalamiyah, qawaid kalamiyah, itu kalau dikeluarkan kita boleh buat satu dirasah, kita boleh buat satu kajian yang detail macam mana penguasaan ulama Nusantara terhadap ilmu kalam. Walaupun syarahan dia kalau kita tengok nipis je, tak lebih mana pun kalau cetakan bulat, tapi banyak fawaid di situ. Jadi cantik kalau kita boleh memahami risalah tauhid ini, kemudian kita mendalami kitab Tijanud Darari oleh Syekh Nawawi Banten. Itu saja untuk hari ini, ringkas berkenaan dengan risalah tauhid oleh Imam Bajuri. Boleh dapatkan cetakan ni macam jual kitab pula. Okey, daripada grup ARG. Okey, diterjemahkan oleh Dr. Aiman Akiti. Terjemahan ni kalau tak silap sebelum dia dapat PhD, dia dah buat dah terjemahan ni kalau tak silap. Okey. Dalam ni kalau kita tengok cetakan ni, dalam dia kita akan dapati ada mukaddimah, kemudian ada sirah dzatiyah, biografi Imam Ibrahim Al-Bajuri, ada pengenalan ringkas tentang kitab Risalah Tauhid Imam Bajuri, dia sebut apa saja isi kandungan yang ada dalam kitab Risalah Tauhid. Kemudian ada ijazah periwayatan bagi kitab ini, ijazah periwayatan oleh Dr. Iman lah, waktu dia mengaji di pondok dulu, dia ada ijazah. Kemudian kita akan masuk kepada teks Risalah Tauhid, dan akhir sekali adalah indeks kalau tak silap, ataupun maraji', sumber-sumber dalam kajiannya. Yang menarik adalah kajian dia ini bukan semata-mata terjemah daripada kita kata kitab yang orang dah cetak, yang dah ada di aswaq, yang dah ada di suq, yang dah ada di kedai-kedai buku, tetapi kajian dia ini berdasarkan daripada manuskrip. Okey, dua manuskrip, satu manuskrip yang dia dapat daripada Maghribi sini, kalau boleh nampak tulisan itu, tulisan Maghribi. Kemudian manuskrip yang kedua daripada Saudi, manuskrip daripada Saudi. Dan yang ketiga dia iktimat kepada cetakan bulak bagi kitab Ummul Barahin. Yang tepi ni adalah Ummul Barahin, bagi kitab Risalah Tauhid. Yang tepi ni adalah Risalah Tauhid, yang dalam ni adalah Tijanud Darari. Tijanud Darari oleh Syekh Nawawi Banten. Tajuk pun sedap. Mahkota-mahkota bertatahkan permata, kalau tak silap macam itulah terjemahan dia. Okey. Jadi kalau kita tengok, memang kitab yang dicetak, yang kajian yang dibuat oleh beliau, oleh Dr. Aiman ni,
memang berdasarkan manuskrip. Ada fawariqun nusakh, ada disebut. Kalau manuskrip ni tak sama dengan manuskrip yang satu lagi disebut. Okay. Di samping dia juga menterjemahkan setiap perenggan, setiap faqrah itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Mudah untuk kita faham apa yang nak disampaikan oleh muallif. Dan ada juga bahasa Arab. Ini yang suka, teknik ni yang suka. Sebab apa? Pengkaji ataupun bahith ataupun pembaca yang dah pandai bahasa Arab, kalau dia tak faham terjemahan, dia boleh tengok kepada teks asal. Kalau tengok kepada teks asal, dia takkan lari. Dia akan tahu apa makna yang betul. Kalau dia tak faham yang bahasa Melayu. Sebab kadang kita nak terjemah bahasa Melayu tu mungkin ada part-part ataupun ayat-ayat yang nak terjemah tu susah. Waalaikumsalam. Okay. Alhamdulillah. Morocco 2 hari lepas 5,000 kes COVID di Morocco. Doakanlah untuk pelajar-pelajar Malaysia di Morocco. Okey. Ya, itu secara umum berkenaan dengan kitab ini. Wallahu a'lam. Selamat malam semua. Assalamualaikum.